terima kasih kepada Tuan Pengerusi Taman. Tuan-tuan perempuan tak ada. Tuan-tuan, saya kira saya tak suka panggil tuan, saya panggil ni jiran-jiran. Sebab jiran ni dia lebih dekat pada tuan-tuan perempuan. Dan jiran juga lebih dekat pada saudara sebenarnya. Jiran kita adalah saudara yang rapat kita kan. Saya terus berkongsi dengan maklumat kesihatan. Pertama-tamanya saya pernah mengalami sakit. Dan saya pernah sembahyang bagi hampir 2 bulan. Dan sembahyang duduk takut hampir 3 tahun. Itu pengalaman saya. So bila kita dah sembahyang bagi, sembahyang duduk ni, takut si sembahyang tak sempurna, separuh daripada sembahyang biasa. Kalau bagi bukan separuh pada duduk. So kalau bagi ni, so saya sampai tahap tu. Saya pernah sembahyang bagi dan sembahyang duduk. So menjaga kesihatan bukanlah menjaga banyak umur. Kita dah bila masalah. Kalau terdagang kita umur 60, maka macam mana pun jaga kita akan sampai 60. Dia terdagang 70 sampai 70. Hari ini malangnya, kalau dia tengok rekod Kementerian Kesihatan, orang dah umur 30 dah mula sakit. Kalau ikut lifespan kita, lelaki 72, perempuan 74 tahun. Jadi kalau 30 tahun dah kita sakit, so kita boleh terlebih pada 40 tahun sebelum kita menikah. Akhirnya lah. Jadi saya cuma berkongsi saja pengalaman. Saya pun tidak ada banyak pengetahuan tentang ni. Jadi pengalaman saya bulan ke bulan itulah yang saya kongsi. So sebelumnya bersyukur banyak kepada kita kepada Maha Suci Allah yang menguasai seluruh alam, seluruh langit dan bumi serta antara keduanya, yang menganugerahkan kita nikmat, 3 nikmat yang selalu kita kadang-kadang terlepas pandang, nikmat Islam, iman serta kesihatan, sehingga kita dapat menghayati rahmat kebesarannya. Ini pengalaman saya pergi Australia dalam dulu lah. Sekarang saya pergi juga Australia. Saya bukan nak kata saya alim sangat, tapi saya suka sembahyang subuh ni, saya suka cari masjid, suara mana-mana. Bulan lepas bukan awal bulan ni, saya pergi ke satu daerah Selangor. Saya bercuti sebenarnya. Sebab kalau saya duduk sini, saya bekerja 30 hari, 40 hari sebulan tanpa cuti. Kerja saya, orang cuti, saya kerja, orang kerja, saya kerja. Kadang-kadang saya kena relax sikit. Saya pergi satu daerah. Masjid daerah ni besar masjid ni. Masjid ni saya ingat tidak kurang pada 20,000 orang boleh bernampung lah. Kalau sembahyang Jumaat ni lebih, sebab parking pun kawasan besar kan. So pagi tu saya sembahyang satu saf tu dekat 50 orang boleh. So pagi tu saya ingat dalam 30 lebih 40 orang. Maka mana-mana kita pergi, seolah orang buat subuh pun sakit. Tak boleh pergi ke subuh, tak boleh ke masjid kan. Seolah orang sakit lah. Saya ingat orang sakit lah. Tak sakit apa, tak tahu itu. Sebab ikut Kementerian Kesihatan memang dia banyak sakit. Itu saya berkongsi saja. Seterusnya, selawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. So saya kita sikit memohon keberkatan daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah kami, rahmatilah kami, maafkanlah kami, gunakan kami dengan kemurahan-Mu, dan ampunilah kami dari segala apa yang Kau ketahui. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tidak ketahui, dan Engkaulah Allah yang Maha Mulia lagi Maha Murah. Saya nak berkongsi sedikit pengalaman bulan lepas. Ini saya bentang 2 kes. Satu kes ni adalah seorang guru wanita mengadu bahawa beliau mengalami kerak buah kecil. Kerak buah kecil dia puasa pun. Puasa Isnin Khamis dia pun kerak. Sampai lebih dari 20 kali, 30 kali selalu buah kecil. Problem ni malam-malam sampai 3-4 kali bangun. Beliau sering bimbang jika ada komplikasi buah pinggang. Kalau buah pinggang selalu ada komplikasi buah pinggang. Dia anggapan. Dan seterusnya, serentak itu juga beliau mengalami sakit betih, selalu krem. Keadaan krem tersebut tidak kurang walaupun telah diurut oleh mak 3-4 bidan. 3-4 bidan dah banyak kali orang.
Dah banyak kali dah di kampung dah banyak kali dah. Telah banyak minyak urut digunakan. Dia cerita kan, suami terus bantu. Kita itu tidak mahu. Ini masalah. Dia tengok masalah dia kan. Ini kes wanita. Ini kes bulan lepas. Masa banyak kes, agak-agak ada kes banyak. 2-3 orang hari nak cerita dua-dua nanti orang tu membuatkan cerita kes kan yang berkaitan dengan topik saya. Umur dia sekitar 40, awal 42, 43. Ini seorang pesara lelaki. Umur dia 67. Lagi tangan kanan tidak boleh diangkat. Ketara apabila makan t-shirt lah. Dia ambil baju dengan mari apa pangkat bawah atas lah. Nak bantu bawah sikit. Bila mana nak kalau bantu bawah sikit kan, itu antara lah. Dan telah melalui fisioterapi sekitar 5 ke 6 bulan. Namun tiada perubahan. Turut mengalami kerak buang air besar. Jadi buka apa sikit. Ini sama 6-7 kali saya pakai. Buang air besar ni kalau 6-7 kali kerak pun. Benda ni dah beberapa tahun lepas. Dia tak pasal dia ingat. Bagus. Kalau dia ada masalah kan. Kalau tak tengah driving apa besar ya problem air kecil kan. Problem ni problem ni memang masalah kan. Setelah beberapa tahun lepas. So kedua-dua kes ni masalah sama. Kalau tengok balik cerita tadi, perempuan tadi kan buang air kecil, tadi air besar. Dia keren. Bendanya, problemnya sama. Problemnya ialah masalah perut dan usus. Ini kita punya kerongkong esophagus, kita perut, pusing, ambil daripada liver, kalau ada enzim apa akan masuk dalam perut untuk hadaman, kita masuk usus kecil. Apa usus besar? Usus kecil ni bukan 3 kali ganda daripada usus besar panjang. Biasanya standard lelaki sekitar dalam 7-8 kaki, bukan dalam 2 meter ke 3 meter lah panjangnya. Usus besar dan usus kecil 3 kali ganda panjang. Dan peranan usus kecil ni 93% penyerapan makanan berlaku di usus kecil. 93%. Yang lebih itu serapnya lebih dekat usus besar. Apa-apa berlaku dekat usus kecil, makan kena tidak ada berlaku. Sebab tu dalam pemakanan bukan apa yang dalam pinggan, apa yang berlaku dalam sistem hadapan kita. Itu yang penting. So kalau tak jaga, you makan protein macam mana pun, Allah makan balance diet macam mana pun, masuk dalam perut. Kata orang sebenarnya hampir jadi hampir. Saya suka orang jadi hampir. Itu yang ada tersikit dia serap. Itu dia jaga makanan. Dan saya kali bagaimana nak ada setarawat tahu. Saya ajar sikit apa kan. Saya ajar sikit macam mana nak betul usus kita. Itu terutama usus kecil. Saya ajar nanti. Ini masalah. So pernyataan masalah adalah satu daripada 2 pesakit yang datang bukan kena atau sarawatan atau hospital. Kecuali kes kemalangan, kes mengandung. Kecuali kes kemalangan dan mengandung lah. Saya kena kes tu, satu dan 2 pesakit kita adalah berpunca daripada masalah perut dan usus. Tapi dia mengandung macam dia sakit kepala. Dia macam tegas cerita dia. Macam lah. Dia sekali dia kasih dia macam tu lah. Dia demam ke, ada sikap perut lagi ketara lah. Pun masalah perut kan, dia mengandung macam-macam. Dia mengandung macam-macam. So aduannya begitu. Tapi dari segi masalah adalah masalah perut dan usus. Satu daripada 2, seolah-olah 50% pesakit kita datang ke klinik, datang ke hospital adalah masalah perut dan usus. Kecuali kemalangan dan kes orang mengandung lah. Itu tak kira lah. Itu masalah perut lain kan. Betul kan? Ini kesnya. Dan ini ada dalam rencana kesihatan beritahuan 18 April. Yang baru lah April, dulu tu apa lagi? Ini kes baru saya cerita kes pesakit tu kes baru juga. Kes saya dapat pada bulan lepas. Besok bulan ini lepas mungkin saya cuba pun apa nak saya ceritakan. So ini bukan benda baru, bukan benda semasa je.
dan berlaku pada. Dan ini sangat-sangat membimbanglah. Sebenarnya anda adalah apa yang anda makan. You are what you eat. Ini memang besar je, tapi macam kita tak kita, tapi kalau sakit kepala, sakit perut, sakit betis, doktor pergi painkiller je lah. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya masalah usus. Ini saya dapat daripada fakta yang betul kan. So saya dah cakap mula-mula dulu, saya cakap sini formula sihat. Ini formula mudah. Makan kesihatan kita dipengaruhi oleh pertama makanan. Sehingga 70% kesihatan kita dipengaruhi oleh makanan. Kedua dia senaman. Ketiga terapi atau perubatan. Kalau kita jaga kesihatan, kita perlu sedikit sangat ubat. 5 saja sebenarnya. Tak perlu sangat ubat. Makanan pada kita. Saya bukan katalah di Bangi ni kadang-kadang saya bila berjalan saya takut tengok orang. Dua-dua orang makan lagi. Betul lah. Sebenarnya Tuhan lebih tahu dah, Allah lebih tahu dah bila waktu makan malam ni. Paling bagus sekali. Kita soal macam berbuka puasa. So makan malam, dinner antara maghrib dan isyak itu paling bagus. Tapi kita ni dah agama selepas isyak, dah lepas dah waktu makan sebenarnya pasal. Dan makan hebat tu. Hebat pula kan. Jadi itu yang kita ada masa, dan itu akan merosakkan badan kita. Satu lagi, masa berlalu, kita masa mula kerja tu gaji sikit, dalam lama 10 tahun, 20 tahun bagi banyak. Sebenarnya pula makan kita makan sikit. Kita makan banyak makan. Maksudnya duit jumlah dalam poket kita tidak tentu berapa banyak kita makan. Kita makan sikit. Kita makan sikit. Umumnya kalau orang kerja pejabat ni, kita perlukan sekitar 1,500 ke 2,000 kalori saja per hari. Kalau equivalent dia nampak mudahnya, lebih kurang 3 bungkus nasi lemak. Itu yang kita perlu makan. Saya tahu situ kalori dia kalori ya. Tapi cuba kita fikirkan berapa banyak kita makan sehari. Berlebihan. Lebihan makanan akan menyebabkan kita sakit. Seolah kita angkat barang berat, selalu barang berat. Pada kita kan. Pada kereta selalu sepi, melaju pun rosak kita kan. Sama juga badan kita. So kita perlu makan sikit je. Makan sikit. So kalau budak aktif, budak-budak aktif selalunya dia lebih sikit. Mungkin budak sekolah perlukan lebih pada 2,000. Ada 3,000 tak dia aktif, badan aktif kan. So bagi dewasa umur yang 40 ke atasnya sekitar itu je. Saya sebenarnya kalau ikut ada baca ada satu misi ni, belum kok saya sebut lebih kurang 1,700 kalori saja per hari. Sikit je. Tapi kalau makan banyak, jadi akan bahaya pada kita. So kawal makanan kita sikit, kawal dia bukan kurang. Saya sekali pun saya ada juga makan nasi berani, nasi anja, nasi Arab. Saya sekali makan masalahnya. Itu tak masalah. Tapi jangan selalu sangat. Ini dan terapi ini ubatan. So kalau kita sakit, kita perlu sedikit ubat. Ini kajian saya, pernah saya buat satu kajian mengatakan, saya kajian umur yang dah ada umur 50 ke atas. Orang 50 ke atas sebenarnya dia spend duit ubat dia, duit perubatan keseluruhan termasuk subsidi pekerjaan 25 ke atas. 25. Maksudnya kalau dia income, orang pencen kata orang pencen income 1,000 lah. Barai dia belanja ubat dia lebih pada 1,000. Sehingga kalau ikut pengulasan 2,500. Jadi elemen subsidi dia campur, macam dia tak berbelanja, sebenarnya dia berbelanja. So kerjaan kita banyak bilion belanja untuk kesihatan, banyak sangat. Lebih pada tak salah lebih daripada 180 bilion per year. Beri sebagai kesihatan. Kos kesihatan yang kerja kita subsidi. Dan subsidi ini makin meningkat kan. Dan peningkatan akan terus meningkat kalau ikut projection kita tahun 2030 kita menjadi warga tua, negara tua. Maksudnya warga tua kita lebih dari 15%. Kita 15-20%. Warga 60 kata ni, warga emas, bukan 50 ke atas. Kita jangkakan tahun 2030, mula 2020 kita maju, tapi alhamdulillah
kita infrastruktur kesihatan kita makin bagus, doktor makin banyak. Kalau ikut rancangan Malaysia ke-11, dan ke-11 kita pun target kerja satu doktor lebih kurang 400 orang. Bukan 400 pesakit satu doktor, 400 orang penduduk satu doktor. Kita jangka macam mana? So kita lagi banyak lah. So kita bimbang bila gaya hidup tak sihat, kita makin sakit. Yang tadi kan kes tadi, satu daripada satu orang ada masalah usus. Jadi benda-benda ni akan membimbangkan lah. Jadi ini antara faktor lah. Tidak nafikan usia, tidak nafikan sangat rentan. Tapi kalau terjaga, insyaAllah kita boleh mengurangkan. Lah bikin F40, semalam bikin tu report F40 tu dah mula rosak. Kita rosak, badan kita rosak, tandanya banyak. Kalau rambut dah mula putih, mata dah mula perkesi mata, tanda lah. Kulit dah tidak mancur dah. Tak kedut-kedut, dan saya kena kedut kan sebab saya. Tapi saya terima sebab saya sudah umur. Kalau dia panjang sedikit umur, baju ni saya 63 tahun. So 63 tahun ni, kalau ikut Nabi, umur dia 63 tahun ni, besoknya dah mula sakit. Dia sakit pagi sebelum dia meninggal. So saya ni bimbang lepas tu saya sakit dah besok. Baju ni saya sakit pagi buat mungkin selepas tak habis juga. So sebelum saya nak berusia dulu lah. So satu lagi masalah dia tadi, masalah pemakanan. Makanan kita hari ini tidak nafikan makanan yang paling sedap adalah makanan manis dan lemak. Sedap kan? Tanpa manis dan tanpa lemak, makanan tak sedap. Tapi cuba fikirkan dari segi tubuh badan kita. Tengok tubuh badan kita, anggota tubuh badan kita. Lidah ni 1% je daripada badan kita. Lidah lain tu 90%. Kalau kita layan 1% ni, kita akan rosak ke 99%. Mana nak layan 1%, nak layan 90%. Tapi nampak orang yang lain nak dia layan 1%. Sebab duit berbanyak mungkin kan, selera pada apa lagi kan, kita layan. So itu masalah. Saya kata 70% daripada penyumbang masalah perut dan usus adalah masalah daripada makan. Jadi saya pun tak kata apalah. Saya cuma beri pendapat, beri apa. Saya memang setiap kali bersakit, memang saya suruh sakit. Jaga makanan. Sejak saya merawat pesakit sejak tahun 93 sampai sekarang, saya tak jumpa bercerita kurangkan makanan, jaga makanan, ambil makanan saya. Ini satu hari Khamis lepas kami lepas saya pergi ke hospital Sedang. Saya menengok abang dua pupu saya sakit. Dia lebih sikit salah. Orang kampung sepatutnya kalau dulu zaman saya orang kampung sihat, tak ada masalah apa dia. Tapi bila saya jumpa dia macam-macam sekali dia. Dia ada kawat tinggi, kecil manis dan macam ada. Tak silap anak dia ada 7 orang. 4 orang anak dia kan. Saya fikir masalah dia berpunca daripada kejayaan anak dia berjaya. Anak dia berjaya. Lepas tu ialah dia lafikan anak dia sayang rumah ayah kan. Dia buat ayah bisnes 2-3 minggu kan. Jadi kalau ada 3-4 orang anak dia, 2 bulan orang tu makan. So ayah, makan sini sedap, makan sedap. Makan kan lama. 3-4 tahun cukup dah. Dia macam ada lah pada orang tua tu. Oh macam tu. Walau. Saya fikir itu salah satu punca dia lah. Salah satu punca dia. Ini saya cerita senior yang saya tengok. Dan itu mungkin benda ni berlaku pada orang lain atau tak berlaku. Itu saya tengok. Tapi sepatutnya dia tak ada masalah sangat lah kan. Dengan lelah dengan apa, saya pun nak kesian. Saya pun kata apa. Saya kata sabar, kedudukan. Kita cakap je lah. Jadi makanan memang paling besar dalam kesihatan kita. Jadi ada juga
sejarah itu keluarga kita sejarah barat memang dia tak nafikan ke. Ini antaranya kalau keluarga kita ada barat itu kemungkinan ada. Tapi ingat dari segi genetiknya faktor keturunan boleh turun sehingga 30% saja. Kalau katalah ayah kita ada barat usus, katakan kan mak kita atau ayah mak kita ada barat, kita boleh mendapat barat usus sehingga 30%. Tapi sehingga 30% dia masih sadar, dia masih boleh dia kawal. Jadi faktor daya tidak sadar, makanan itu akan membajakan yang ada faktor keturunan tadi. Penyakit selalu kita tidak ada, dia selalu lebih daripada 50% baru tak ada. Sehingga 23% dia tak ada, dia sadarnya. So dia boleh bawa sehingga 30% saja semuanya. Tidak banyak. Kita tu je, sehingga tak semesti 3%, mungkin 5%, mungkin 10%. Tak banyak. So kalau kita baca dengan makanan, dengan gaya hidup tak sah, maka jadilah. Tu antara para rahim, para ovary, payudara. Itu lagi ada masalah prostat. Dan kemungkinan juga masalah perut usus. Ini tidak dinafikan. Masalah keturunan tidak dinafikan. Jadi kalau kita kawal, insyaAllah kita boleh keluar. Kita boleh minimalkan. Jadi kalau kita bagi lelaki hidup 72 tahun, perempuan boleh jangka hayat sehingga tahun lepas. Ada apa kamu? Sehingga 74. Kita hidup sehingga 72 ataupun 74 bagi perempuan, kita sihat. Mungkin 2-3 hari sebelum nak meninggal sakit kejap, mungkin sakit yang nak keluar pada badan. Contohnya arwah ayah saya meninggal 125 tahun. 125 tahun umurnya. Tahun 73. Dia cuma demam 3 hari. Demam. Yalah kan demam. Itu je. Demam. Dapat ternikah. Tak sikit apa. Kita nak macam tu. Hingga umur 70 kena sihat lagi. Jadi kita bukan 1-2 sakit tak apalah. Mungkin yang memang sakit lah. Sekali tu memang sakit lah kan. Ihtimal kan tu. Sehingga kita boleh sahabat kan. Itu yang penting. Bukan saya sekali cakap, bukan menjaga kesihatan, bukan menjaga umur panjang kan. Itu saya. Allah tentukan umur kita. Tak tahu. Saya mungkin sampai Jun mungkin tak apa bagi dia. Sebab dah sampai 63. Tak apa bagi dia. Mungkin kan. Tapi saya nak sehingga bulan Jun ni saya bagi bapak kita 10 hari lagi. Seminggu lagi bukan. Saya nak sehari lagi sehingga Jun ni. Tapi kalau Jun ni kalau saya tersehat, maka saya dah sampai dekat sampai. Walau sekarang ini saya sehat kan. Saya nak begitu. Itu kena saya. Sejarah keluarga juga sama. Dan ini satu gejala yang kita nak elak tak boleh. Nak elak tak boleh. Ubah fikir. Ini juga kapring atau punca masalah kita sakit perut dan usus. Ini yang paling masalah. Sekarang sakit apa-apa je doktor. Painkiller. Apa sakit? Sakit pening kepala, sakit perut, sakit betis, sakit tangan, sakit belakang ni, itu dia. Itu ubat paling besar ni painkiller ni. Sangat doktor ingat jual ubat painkiller dia dah jadi kaya raya. Jual painkiller dia. So kita beli gila dia kan. Dan painkiller ni akan merosakkan badan kita, terutama buat pinggang. Dia boleh rosak, lepas tu rosak kosong. Ini antara lah. So tak tahulah. Saya bersyukur Alhamdulillah setelah saya ada ilmu tentang kesihatan ni. Tak silap sejak pertengahan tahun 92 sampai sekarang saya dan keluarga sampai tidak pernah menggunakan painkiller. Tidak pernah guna. Saya kita guna painkiller satu benda yang kita tak mahu. Sejak saya baca sistem perubatan tahun 92 bulan Mei ke bulan Jun saya baca. Mula daripada itu saya terus dah guna sampai sekarang. Umur painkiller. Itu antara lah. So kita boleh nak sebenarnya benda ni. Kalau kita jaga sedikit pemakanan kita buat exercise, insyaAllah. Saya hampir setiap pagi saya nak sangat boleh orang dah bersara. Kita jalan lah keliling taman kita. Taman kita 1 kilometer lah. 1 kilometer bersama dengan 1,200 langkah. Sekurang-kurang. Tapi saya dengan isteri saya lah. Berjalan je lah. Bukan menuju tidak. Saya nak cuba ajak
Saya berencana untuk jalan pagi. Sebab pagi ni perjalanan agak baik sangat. Pertamanya, Maha kaya Allah jadikan subuh ni subuh kita pergi ke surau atau berjalan kaki. Sebab pagi ni oksigen sangat bagus. Photosynthesis, pokok mula mengeluarkan oksigen. Dia ambil karbon dioksida, keluar oksigen. Pokok malam-malam dia ambil oksigen, keluarkan karbon dioksida. Bermula pukul 4 pagi. Photosynthesis begin at 4 AM. So, waktu subuh tu, pukul 6 pagi tu, oksigen dah banyak dah. Segar, fresh, tu baru jadi. So, apa salah kita ambil sibuk dah sekarang. Kita Allah, kita taman, masih ada pokok lah. Kita ada pemerintah tinggi sini kan, ada pokok. Jadi kita ambil udara segar. Itu penting. Bukan apa, itu jalan geraklah sikit. Kalau satu round pada taman kita ni, saya buat 1 kilometer bersama 1,200 langkah. Kita sama-sama kita borak masalah kan dengan adik ada. Kalau tidak hari pun hari cuti sekolah. Tapi saya bukan nak menunjuk, saya cuba sebelum mungkin saya nak jiran-jiran saya sangat saudara yang lebih dekat pada saudara sendiri. Kita nak sahaja. Urusan meninggal mati oleh Allah Ta'ala tentukan. Jangan persoalkan itu. Jangan persoalkan umur kita. Umur Allah Ta'ala tentukan. Jangan dah ada sakit suruh doktor exercise baru exercise. Itu dah terlewat dah. Kita bodoh je, tak ada apa-apa. Saya nak sangat menambahkan korum saya berjalan pagi. Ini salah satu lagi lah. Merokok pun salah satu. Merokok ni tak saya tak apa lah. Inilah banyak sangat ni. Dengan tar, dengan asniknya, macam-macam, asid, macam-macam ni. Dalam rokoknya. Ini kita sedut. Kalau sama rokok, tapi saya ingat jalan kita tak banyak rokok sini. Kan semua aku inilah akibat. Saya dah cakap apa, saya ada gambar ni kan. Inilah kandungan rokok. Inilah kan. Itu satu lagi lah. Obesiti juga berisiko. Berisiko lah. Saya gambar. Tapi yang dengar ceramah malam ni tidak obes. Jadi saya tak ada ni. Tak ada masalah ni. Tapi yang juga ini pun kalau boleh kita minimalkan. Kalau boleh kita berhentikan. Ini bahaya-bahaya rokok. Ini bahaya. Saya tak kata nak apa ini lah. Antara yang saya dapati kandungan rokok. So tidak nafikan juga emosi, tekanan kerja. Sebenarnya tekanan stres ni kita tidak boleh kurang sepatutnya. Kita boleh minimalkan. Ini masalah saya macam-macam lah masalah saya kan. Family lah, hutang lah, stres kerja, macam-macam lah. Kerja masa depan, kerja macam-macam ni. Ini juga boleh menyebabkan masalah perut dan usus. Ini dia suka dia pakai gastro ni perut ni. Gastro ni terlalu dia perut dan usus. Dr. Veggie daripada Universiti Sunway. Kalau demikian ini saya baca Mac 2016. So dekat tekanan kerja membebahkan usus. Ini pun ada sebabnya. Jadi ini juga boleh menjumpangkan kepada tapi ini kita boleh minimal. Semua ni kita boleh minimalkan sebenarnya, tak salah. So kalau dah ada tu, ini antara lah cerita saya kembung, sebu, kejang. Boleh juga macam tadi kita masalah buang air besar kerak sangat, air kecil sekali. Mudahnya macam ni ya. Kalau kita kerak buang air kecil, masalah usus kecil. Itu analoginya. Kerak buang air besar, masalah usus besar. Itu yang mudah, itu mudah kita ingat. Itu je. Kalau kerak buang air kecil, masalah usus kecil. Masalah usus kecil. Mungkin mas proses ada juga, tapi tidak kata saya dah rawat amat. Saya ada satu pesakit di sana, muda-muda lagi. Awal muda, saya sudah umur tu 25 tahun. Anak Tan Sri di sini. Dia dah kata pergi ke Singapura, pergi juga pakai makam, pergi dekat tak silap dah pergi ke Indonesia. Dia bawa anak dia kat Singapura berapa kali dah. Lelah doktor nak belah sarung kecil dia kecil kan. Budak takut lah. Bila dah belah nanti tak fungsi lah kan, mana tak tahu. So macam mana cerita dia jumpa saya. Sekali selesai masalah dia. Saya banyak kali
dia buang air kecil dia lebih daripada 30 kali satu hari. Sampai dia tak boleh jalan lah. Fobia sudah dalam kepala dia ingat tandas je. Kepala dia ingat tandas je. Dia jadi murung, duduk rumah takut nak jalan. Sebab ingat tandas je kan. Jadi masalah. Ini antara kes-kes yang lebih daripada 30 kali adalah dari 3-4 orang Sarawak. Alhamdulillah saya rasa saya semuanya boleh jaya. Saya usul kecil je. So mudahnya buang yang kecil, masalah usul kecil, buang yang besar, masalah usul besar. Lebih kurang macam tu, analogi kan. Dia tak sebenarnya berlaku, lebih kurang dia boleh tengok. Kekurban badan tanpa sebab. Ini mungkin juga ini tanda simptom dah. Kerap masa penat, lesu, perubahan tebat, buang yang besar, buang yang kecil juga. Saya tak ada kan. Dia perubahannya dua ketara. Buang yang besar, normalnya kita dah 1 atau 2 kali satu hari. Rasa menang 7 kali satu hari tak normal. Dia tak normal. Jarang sangat lebih daripada 2 kali. Buang yang besar, jarang. Selalu buang pagi, buang petang, buang malam. Itu jangan 2 kali. Jangan sangatlah kadang. Ataupun sekali-sekali pun sudah. Kalau tak buang pula, sama 3-4 hari sekali baru buat juga lah. Sekali buang, itu masalah juga. Dan sebenarnya syarif birik itu antara tanda lah. Kalau warna merah, warna gelap naik ke nombor dia. Ataupun najis kita berat, dia tenggelam, itu pun masalah. Itu mula masalah. Musuh kita ada masalah. Kecil atau besar, kita pada bahasa gangguan emosi, murung, gelisah, itu antara simptom dah. Dan ujian ini kat doktor lah. Kalau kita doktor kena masuk, dia panggil endoskopi, masuk kamera lah. Selalunya yang boleh kesan usus kecil tak boleh kesan sangat. Kalau masuk ikat mulut sama ke perut, dan usus besar, usus kecil dan usus besar, usus ni dia panjang sana dalam perut, dia tak dapat kesan sangat. Masuk usus kecil susah ada kesan. Sebab scan apa boleh. Kalau dah kanser besar dari sini boleh kesan. Selalunya buat endoskopi ni atau kolonoskopi ni dekat usus besar dengan daripada pada mulut ke perut, usus kecil ni payah sangat. Ataupun dia masuk artikel, ada masuk partikel. Boleh. Sama usus kecil. Oh, kamera. Boleh sama usus kecil. Jangan sampai keluar. Oh, sama tu. Dalam panjang. Oh, panjang tu. Panjang tu maksudnya. Dia boleh kesan kan? Dia lihat. Itu antara lah. Dia boleh melihat polip ni macam ketul-ketul dan pada usus kita. Pertumbuhan, kalau ada pertumbuhan, ada usus lah, ada kanser, boleh tengok. Jadi ini alat ni cuma mengenal pasti saja tau. Dia bukan rawatan, ni kena pasti saja. Ujian kena pasti masalah. Kena pasti ini bukan rawatan. Kena pasti. Rawatan cerita lain. Ini cerita lain. Kena pasti. Juga masalahnya tu biopsi. Dia masa dia ambil sampel lah. Sampel sel kita ataupun tisu kita, dan dibuatlah analisa daripada sampel kita tu. Dia ambil berusul ke paru-paru, dia ambil paru-paru, dia ambil ke injek, dia ambil kan, ambil biopsi, dia tengok apa sudah, mission apa-apa, ada perbezaan mengusir tak mengusir, jadi kita tengok. Dan kalau tu baru dia kena pasti kita dan dia berubat. Itu antara kaedah mengenal pasti masalah. Dan seterusnya ujian darah. Ini antara ujian darah kita ambil. Tapi ujian darah ni tidak bertepat sangat untuk masalah usus tadi. Dia lebih kalau ambil sampel, ambil endoskopi kita lebih tepat. Ujian darah menyeluruh boleh tengok. Boleh tengok ada perbezaan hormon ke dalam tu, antibody kita boleh tengok. Tapi obat, saya kata obat tahan sakit, dia boleh kesan kepada buah pinggang. Tapi ubat antibiotik dia kesan kepada antibody kita, imuniti kita. Bila kita makan antibiotik, antibody kita fungsi mana? Dia ambil alih. Jadi antibody kita duduk diam, lama tak fungsi. Jadi siapa yang ketara sangat ni, banyak makan antibiotik, lama antibody dia jadi tidak fungsi lah.
Jadi dia mudah sangat dia serang penyakit. Ini bahaya kita makan antibiotik. Antibiotik kita boleh digerakkan dengan satu menjadi. Saya cakap kita makan benda bersifat probiotik. Probiotik ni dalam makanan asli kita ada. So saya orang faham tempoyak. Kalau orang Melaka macam calok, orang Kelantan budu. Ini orang sembilan apa probiotik atau yang moden yogurt lah. Itu probiotik. Tapai pun probiotik. Tapai apa ni? Tapai apa ni tempe. Tempe yes. Tempe ni kalau dia khasiat dia jangan digoreng, dia buat rebus sebelah tu. Makan rebus masak dengan dia tempe. Orang Jawa tempe. It's probiotic. Dia boleh meningkat kita punya antibody. Ataupun antibody itu. Semua jadi dah ada benda ni. Soalan dulu dia tidak payah dia dah ada semua jadi kan. Jadi jangan hina sangat makanan besar ni. Tak dapat. Tak boleh tak boleh pun dapat. Dia sebab probiotik. Tapi jangan jauh-jauh akan merosakkan badan kita. Sebab isi dia kan. Sudah semua jadi dah ada. Semua jadi ada sebenarnya. Cuma kita sekarang ni kebanyakan orang diketahui dia sediakan tapai tu. So kalau boleh ini lah. Ini saya lihat pada jajaran saya. Makan tapai dulu. Orang makan nasi. Ambil tapai dulu, makan dulu. Makan dulu besar nak buat probiotik. Tapai kan. Kebanyakan dia kulit bilang dia. Kawan-kawan ada tapai kan. Bagus. Sebab dia malu nak pergi tempoyak pun tahu kan makanan tradisi sangat kan. Ada orang tak makan bau tak tahan makanan baunya. So makan tapai dulu sampai tapai ubi tapai perlu makan. Ambil orang makan siapa. So ambil bahan ubat. Bahan probiotik dulu kan. Biologi. Probiotik. Dia disebut begitu. Kalau makan kemudian tak fungsi ya. Kalau makan probiotik kemudian makan kita makan kita makan. Dia pro kan. Kata biologi. T maksud ubat. Probiotik. Apapun T ubat. Antibiotik kan ubat kan. Probiotik ni maksudnya ubat. Itu je. Apa-apa benda probiotik yogurt ini ubat. So kita boleh makan ubat tanpa dia panggil ubat prescriptor. Kita boleh makan. Probiotik kan. Itu ya. Profesional buat tak boleh lah dia boleh. Tengok kan. Itu semua dah ada. So kita cuba banyakkan. Makanya kita kalau saya nak beritahu sekarang ni saya bulan 4 banyak sangat budak-budak datang berumur setahun, 2 tahun, 3 tahun. Selalu sangat sakit. So kalau sampai ada anak kecil, ada cucu, saya ada cucu anak kecil tak ada. Jadi jangan galak sangat bila makan es krim dan coklat. Ini dia kaprit untuk sakit perut. Bahaya sangat. So kalau budak makan, biarlah makan, kita berjalan makan es krim, biar makan habis itu. Jangan bawa dia balik kotak kasih makan. Ni lagi coklat, tak baik. Dia makan sampai habis. Rumah tak baik simpan. Ini kalau budak-budak dia makan sedap. Dia makan, dia tak ada, dia kenduri lah. Buka satu kotak, dia kenduri habis lah, tak sedap. So dia bahaya. Saya cakap pada ibu-ibu yang masalah nak. So rumah kosong kan jangan ada. Yang ada skrim lah coklat rumah. Kecuali buat biar budak-budak tak. Pergilah juga makan kan. Tak apalah dia biar makan, tak apalah. So jangan buat rumah. Itu antara, jangan rosakkan usus. Dia selalunya berat, usus dia rosak. Memang saya berlapas 5 kena orang budak. Memang sekitar pusatnya memang keras. Di sini keras. So masuk usus. So juga image scan pun sama juga. Dia belum pasti. Ultrasound pun sama. Boleh kena pasti. Ini cuma kena pasti ya. Saya tak kata jenis ubat. Saya tak cerita ubat. Saya tak mau cerita ubat apa. Sebab saya bukan doktor perubatan. Saya tak cerita pasal ubat. Saya kata mana-mana ubat yang bagus. Saya kata saya sehingga dalam ceramah saya tak pernah cerita pasal ubat. Saya kenapa saya akan elakkan apa pun cerita tentang ubat. Mungkin dia burukkan. Saya kata buat tak sakit dia
Antibiyotik saya itu cuma itu umum je. Saya kata ubat jenis-jenis apa tak mahu. Saya tak mau apa nanti komen pula. Kalau ada farmasi pula marah pada kita kan. Bahaya kan dia marah pada kita orang cakap. Isteri pun sama. Dia kena pastilah usul kita sini kan. So dalam Islam ada mengajar kita tentang macam mana. Jadi sikit tips kesihatan. Pertamanya, kalau boleh, cukup sebelum sembahyang subuh kita mandi. Sejam kalau boleh ataupun sejam sebelum matahari terbit. Air sejuk yang besar dalam tubuh kita boleh mengurangkan lemak sebenarnya. Dan kita saksikan orang zaman pagi badan dia jangan yang obes jangan gemuk. Ini tip sehat. Keduanya, minum air lah. Setiap pagi kita minum air sejuk. Bukan sejuk dalam freezer, biasa. Berjarak, insyaAllah boleh mengurangkan banyak penyakit. Satu lagi, kalau boleh, waktu sembahyang kita sujud terlebih sikit, lama sikit, sebab dia boleh mengalirkan darah kita ke otak. Kalau waktu kita pagi tu, imam kita lama sikit pun lagi bagus lah. Sujud lama je kan. Dia boleh bersujud ke air lama sikit masalahnya. Ini antara analis sains menemui beberapa milimeter ruang udara dalam saluran darah di kepala yang tidak dipenuhi darah. Dengan bersujud maka darah akan mengalir ke ruang berkenaan. Itu antaranya. Ini dah orang buat kajian saintifik. Kalau kita cerita je, ini dah orang buat kajian. Sujud itu sangat bagus untuk melelehkan darah otak dalam. Antaranya juga nombor 4, kalau boleh makanan kita jangan campur makanan di darat dan di air. Kalau kita nak masak, okey, kita makan tengah hari kita makan ikan saja. Malam waktu kita masak ayam, kita campur. Kalau sekali kita masak ikan, masak ayam, dia campur. Cuba plan itu. Ini simple plan, tip plan. Kalau kita makan kedai, kita makan ikan je. Kalau kita makan dekat hotel, dekat seminar semua kan, ini bahaya bila makan free ni semua nak masuk. Bahaya juga. Saya kadang-kadang tengok. Saya dah tahu lah. Saya ini saya punya style. Kalau saya ada 3 hari pergi seminar, saya dulu suka sebulan perempuan sekali hotel. Saya hari pertama saya makan sayur je. Yang kedua kadang saya makan ikan. Yang ketiga baru saya makan ikan. Saya plan dulu. Saya cuba makan ikan. Saya benar plan. Tapi orang kadang-kadang hari pertama dia palu bulun habis semua dah. Macam mana dia nak makan. So makan free kan. Banyak. Apa lagi. Jadi kita terancam. Sebenarnya benda makan esok ada lagi. Salah kita apa. Makannya sesuatu ya. So kesihatan. So kita cuba plan. Jadi kalau saya pergi mana-mana saya plan makan. Kalau mau kahwin pun saya plan. Kalau ada ikan sama ikan, tak makan lagi. Kalau ada kebanyakan ikan jarang, tapi kalau ada ikan sama ikan. Sebab ini lepas dari saya sejak bulan Februari, setiap minggu dah jumpa kena tahu dua kahwin. Minggu lepas sama 5 kali, tapi tak sempat. Sebab sikit sempat di kampung saya, anak saya sepupu saya buat kahwin, saya beli kampung lah. Di sini ada 4 minit tak sempat. Jadi tak pergi lah. Saya pergi sempat banyak dengar. Di depan ada, lagi ada. Jadi makan lah, tiap minggu makan lagi ni. So itu kalau boleh sebab ion positif negatif dia rambut kita campur. Macam mana dalam ikan ada ion negatif, dalam daging ada ion positif sebenarnya. Jadi jika suapan ayam bercampur dengan ikan akan terjadi tidak balas kembali kimia yang merosak usus kita. Dia rosak usus jadi sebenarnya. Tidak balas kimia dalam ikan dengan daging dia merosakkan usus kita.
Itu jadi masalah usul kita ni. Kita cuba plan sikit, plan je. Ini plan, kita rancang sikit makan. Jadi kita makan sehari. Kita makan itu juga, tapi kita sedikit ubah kan. So ini satu sunnah lah. Kadang-kadang bagus juga orang kata bukan pada awal tu kita makan jinak jadi. Ujung jadi kita ada enzim sebenarnya. Dan iaitu 10 kali ganda daripada air liur kita. Enzim daripada cacah kita. Kita makan basa-basa jangan apa sekarang. Ada kumbang lain kau cerita kan. So itu. Ini satu handy mudah je kan. Bukan kita juga makan tak. Bukan. Kadang-kadang bila kita gila ini protek. Yang kita makan ni pelahap kan. Bukan, itu salah. Itu salah. Itu saya ni kajian telah dia buat. So dalam cara jadi kita ada enzim itu. Ada enzim. Sebelum tu saya nak ajar saya macam mana kita nak. Ini kita punya usul tu. Kata usul kita balik pada tadi lah. Balik pada tadi. Saya nak ajar sikit macam mana kita nak rawat apa? Nak usul di mana? Usul. Ini dia. Selalunya pusat kita berada di tengah ni. Pusat kita. So kita rawat, kita pusing ikut jam. Kalau kata saya contoh, pusat saya di sini. Kita rawat itu pusing ikut jam. Ini pusing itu. Kita buat minimal lelaki 34, perempuan 24, 36 kali lelaki, 24 kali perempuan, minimal. Kalau kita kurang 30 pun tak cukup. Terus. Kita buat apa? Kita mandi kemudian. Kan? Sekarang kamu terasa lah. Lelaki 36, perempuan 24. Minimalnya tau. Boleh kita buat tambah 40, 50, 60 boleh. Saya kan ada masalah ni kerana saya sarawak ni sama dengan orang kali semua kali. Kamu ada masalah. Nampak tak? Oh, dah selainnya cuma dapat. Rawatan saya kalau ada masalah saya dua kali dapat. Akan lebih. Saya penat kadang mesti pusat dia. Dapat saya ajar buat ini cara rawatan. Pusat kita ni. Kalau pusat kita dia tengah sini. Pusat kita ada situ. Kita pusing je boleh kira. Pusing je. Pusing kejap. So saya ulang, perempuan 24, minimal lelaki 36. Sebabnya otak lelaki ni lebih banyak pada otak perempuan. Tebal otak kita. Kita sekitar 10% lebih otak berbanding perempuan. Kalau perempuan tu besar, dia bukan otak, dia besar lemak. Kan? Bukan kata apa, lelaki memang otak dia besar. Sebab tu kalau kita nak kenal apa, rangka manusia dah jadi rangka kan. Lelaki semua besar ni. Otak kita banyak sini lagi. Kadang lembu pun sini besar perempuan sini besar. Sebab dia jadi manusia untuk menahan kandungan. Bila dia mengandung semua jadi macam itu semua jadi. Kalau rangka ni sini kat sini lebih besar. Kalau rangka saya lah nak mana tahu kalau nak rangka tak ada apa-apa nak cakap. Perempuan lagi sini lebih besar, lagi sini perempuan lebih besar. Itu nak kenal. Otak lagi mana tebal. Belakang mana tebal. Lebih sekitar 10% kita lebih patut banding perempuan. Sebab itu kita kena 3 benang kali ni otak kita lebih tebal. Itu je sebab. Itu ada perbezaan dalam perempuan. Soalan apa? Soalan satu soalan saya. Boleh buat berdiri, boleh. Kalau duduk ganggu siang, kalau boleh kita berdiri lebih bagus. Kalau duduk kan duduk sini kan. Banyak terganggu siang kan. Selalu kita berdiri. Atau apa bagi? Apa bagi boleh? Bagi kita flat. Berdiri kita salah flat sebenarnya.
Jangan duduk. Atau kita bagi. Nak tanya lagi, cikgu kata anak-anak tu cuba nak pada aiskrim dan coklat. Adakah coklat tu sama seperti gula-gula? Gula-gula lebih bahaya sebenarnya. Coklat yang coklat. Coklat. Koko tu. Lihat kalau coklat yang mungkin dia coklat kedai ada macam-macam dari sini, bukan coklat saja sebenarnya. Dia tak boleh bergabung. Tak, kalau dia yang bahaya aiskrim tu. Dua makanan sebenarnya susah hadam sebenarnya. Lebih bagi bayi. Dia halal je lah. Halal tu air halal. Dia halal je lah. Tapi dia tidak mudah hadam lagi. Dia. Saya dah jumpa satu budak umur dia darjah 3 tu. Doktor dah buang usus dia. Pakai beg lah usus dia. Sebab memang ayah dia suka makan cuma, anak dia makan cuma. Nak buang usus dia. Nak buat pindahan usus. Sebab dia jumpa saya, ayah budak tak jadi buang usus. Sampai doktor sedang buang usus. Budak darjah 3 tahun. Budak tu semua darjah 3. Saya jumpa kes. Sampai doktor nak buang usus dia. So macam mana? Gejalanya, tapi benda dia dah lama sebenarnya bawa nak buang tu. Nak buang. Bila buang makan beg kan? Kalau kita dah 2 tahun, kalau pakai beg kita tak bawa lama. Kalau budak darjah 3 tahun. Kalau umur dia 60 tahun, tahu makan beg. Saya ada kes ni. Doktor nak buang usus budak. Budak ni rawatan saya tak jadi buang. Itu antaranya yang jumpa ni, yang datang saya lah. So itulah, bukan hantar dia makan. Jadi kita jangan bawa rumah lah. Cukup lah. Kedai-kedai habis cukup lah kan. Dia hantar dia makanan. Macam aiskrim itu nampaknya lembut tapi antara makanan yang baik hadap. So ada apa-apa lagi saya jangan tanya pasal ubat. Saya tak tahu pasal ubat. Orang yang buat sebab ubat apa dia makan saya jarang kenal. Dia kan benda-benda itu saya. Sebab rawat takut dia waktu kita pergi atau bagi lebih bagus sebenarnya. Boleh kita buat. Jangan duduk macam payah kan. Kita duduk kan. Dan straight. So kata ada beberapa masalah kita jumpa lagi bulan depan dengan tajuk lain. Saya tak fikir kita tajuk apa ni. Kalau boleh kita dua tangan jangan sebelah tangan. Sekali satu kita buat ni. Kalau kita buat kita jangan sebelah. Kita buat dua sekali. Kalau dengan anak kita kan duduk. Kita pakai minyak. Pakai minyak lah. Kalau minyak air pakai sabun juga lah. Kalau kadang sabun tu boleh. Jangan kajian kesal lah kan. So saya pun belum kena pasti lagi tajuk apa bulan depan. So saya berkongsi maklumat apa-apa kesilapan sebelum dia ke rumah saya atau baca semua dia menghargai Allah menentukan mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.